Sebelum pembentukan Kerajaan Perpaduan, rakyat Malaysia berasa cemas dan ragu-ragu kerana dikuatiri Parlimen tergantung akan terus berlaku di mana kesemua gabungan parti politik enggan bekerjasama. Keadaan itu mungkin menyebabkan darurat diisytiharkan dan pemerintahan mungkin diserahkan sementara kepada seseorang sebagai Perdana Menteri sementara. Malah lebih teruk dari itu, kemungkinan pilihan raya semula terpaksa diadakan. Namun akhirnya gabungan parti politik yang ada terpaksa akur dan mengenepikan perbezaan demi masa hadapan negara dan rakyat. Rakyat Malaysia perlu berterima kasih kepada Agong atas kebijaksanaan baginda menyegerakan penyelesaian kemelut dan mengusulkan Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, ia meredakan dan memperbaiki hubungan renggang sama ada dalam kalangan rakyat atau parti. Kritikan dan tuding-menuding ketika pentadbiran kerajaan PH selepas PRU ke-14 membawa kepada polarisasi antara gabungan. Kedua, Kerajaan Perpaduan adalah stabil dan bersifat inklusif. Kehadiran hampir semua gabungan politik menyukarkan kerajaan untuk tumbang sekiranya mana-mana gabungan atau parti menarik sokongan seperti yang berlaku sebelum ini. Kepelbagaian gabungan juga membolehkan kerajaan mewakili pelbagai pihak, kaum dan wilayah. Ketiga, Kerajaan Perpaduan kaya raya dengan pelbagai bakat yang boleh dipilih untuk membentuk kabinet. Keterangkuman bakat itu mampu membentuk kerajaan yang kuat bagi menangani cabaran ekonomi politik sama ada di peringkat domestik atau antarabangsa. Keempat, Kerajaan Perpaduan boleh diperkukuhkan dengan menghidupkan semula ideologi pembangunan. Ia perlu memberi tumpuan kepada agenda pembangunan berteraskan Matlamat Pembangunan Lestari 2030. Melaluinya semua gabungan politik serta rakyat boleh disatukan serta dimobilisasikan untuk mencapai agenda pembangunan dengan tumpuan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Terakhir, Kerajaan Perpaduan adalah mekanisme yang penting untuk membentuk bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dalam konteks ini, Anwar menyatakan komitmennya untuk melindungi dan mempertahankan hak dan kepentingan Melayu dan Bumiputera di dalam perlembagaan. Selain itu, prinsip rukun negara perlu dihidupkan semula sebagai teras kepada Kerajaan Perpaduan. Meskipun Kerajaan Perpaduan mempunyai beberapa kelebihan di atas, kehadiran semua gabungan politik dalam kerajaan bakal menjejaskan mekanisme semak dan imbang terhadap kerajaan. Meskipun kritikan dan perbezaan pandangan boleh berlaku dalam Kerajaan Perpaduan, namun kritikan itu tidaklah selantang gabungan politik yang berada di luar kerajaan. Selain itu, Kerajaan Perpaduan cenderung untuk membentuk sebuah kerajaan yang besar. Hal ini kerana jawatan-jawatan menteri dan timbalan menteri perlu diberikan kepada parti komponen yang membentuk kerajaan sekaligus meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Kerajaan Perpaduan juga dihujahkan lambat membuat keputusan kerana ia perlu mengambil kira semua pandangan. Tuntasnya, mana-mana bentuk kerajaan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Namun, kelebihan yang ada pada Kerajaan Perpaduan jauh mengatasi kekurangannya. Kerajaan Perpaduan adalah kerajaan yang stabil, inklusif dan padu yang diperlukan bagi menyelesaikan kebuntuan politik negara, serta cabaran ekonomi politik di peringkat domestik dan antarabangsa. Terima kasih. Mohon subscribe, share, like dan tekan butang loceng.